wal jannati haqq wan nari haqq. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana alaihi minal amal. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesiapa yang meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahawa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan anak hamba-Nya, yakni anak kepada Maryam, serta Rasul-Nya, dan Nabi Isa itu juga adalah kalimah Allah, yakni dengan maksud Allah jadikan Nabi Isa itu tidak ada bapa, iaitu yang telah disampaikan kepada Maryam yang ditiupkan roh daripadanya, dan bahawa syurga yang dijanjikan itu benar dan neraka itu juga adalah benar. Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengan apa sahaja amalannya. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pagi ini kita jumpa satu hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, yang mengingatkan kepada kita tentang tauhid, tentang akidah, kepercayaan atau keyakinan yang mesti dimiliki oleh setiap di kalangan orang-orang Islam. Bila kita beriman dengan semua yang dinyatakan tadi, yang pertama, kita yakin dan beriman percaya kepada Allah, Tuhan yang agung, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kita sembah. Dialah Tuhan yang segala-galanya. Kita tidak mensyirikkan Allah. Sebab akhir zaman ni kita bimbang, kita takut banyak perkara yang kadang-kala tanpa disedari dibuat oleh manusia, yang perkara itu sebenarnya boleh merosak dan menjahanamkan iman yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tugas kita hari ini dan hari-hari yang mendatang adalah untuk kita sama-sama memperbaiki iman kita masing-masing, tahap keimanan kita masing-masing, upgradekan, naik taraf iman, akidah, tauhid, kepercayaan yang sudah ada asasnya dalam jiwa kita, ahli keluarga kita. Jadi kita cuba upgrade yang lebih baik, meningkatkan tahap iman. Ini usaha yang terbaik yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab proses nak menaik taraf iman ini bukan proses yang mudah. Kalau kita tengok dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, proses itu berlaku, salah satunya adalah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang Allah takdirkan berlaku ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pergi di sebelah malam, baliknya pun di tengah malam, yang tak ada siapa yang nampak Nabi pergi dan Nabi balik.
Tahu-tahu Nabi bercerita baru balik Masjidil Aqsa, baru balik langit dan macam-macam. Jadi tuan-tuan rasa siapa yang nak percaya masa tu? Abu Jahal, Abu Lahab sementara tak percaya dah. Walaupun Nabi bawa hujah macam-macam, tapi dia tak percaya. Yang percaya antaranya kita tahulah Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia mendapat gelaran As-Siddiq itu, kata ulama, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di saat ramai orang tak percaya Isra', dia seorang je percaya. Dia antara manusia awal yang boleh terima, sebab pada dia apa sahaja yang jadi pada Nabi, dia mesti percaya. Walaupun dia tak dengar lagi cerita daripada mulut Nabi, dia dengar daripada Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Walaupun Abu Bakrin tak nampak Nabi balik, Nabi pergi, tapi dia mesti percaya. Itu hebatnya iman Abu Bakrin. Jangan jadi Abu Jahal, dibawa hujah pun dia tak percaya. Apa hujah dia? Hujah dia sendiri yang minta Nabi tolong huraikan Masjidil Aqsa tu macam mana. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul lah kau pergi Masjidil Aqsa malam tadi, cuba hurai sikit. Tingkap dia ada berapa, tandas, pintu, selipar, rak kasut, aircon. Dia ingat Nabi pergi jadi kontraktor apa, pergi tengok-tengok benda Allah tu. Nabi pergi situ hanya untuk transit, singgah jadi imam, diangkat jadi imam. Lepas tu Nabi doa, cabut naik ke langit. Mana dan nak tengok. Yang Abu Jahal pula, itulah orang kata sembang berapi. Orang kata sembang pokok pun boleh tumbang. Dia sendiri pun tak pernah pergi Masjidil Aqsa dah. Dia tu AJK Masjidil Haram, pengerusi. Bukan AJK kecil lah, pengerusi. Abu Jahal pengerusi yang buat main dah. Allowance 200 sebulan. 200 rial. Jadi tuan-tuan, dia pun tak pernah pergi. Kalau Nabi jawab malam pagi tu kan, Nabi kata Masjidil Aqsa macam ni, mesti dia angguk, dia pun tak tahu. Tapi dah Rasul ni bukan jenis macam kita kaki kelentong kan. Nabi kata bila Abu Jahal minta supaya dia describekan Masjidil Aqsa tu macam mana, tiba-tiba kata Nabi, Allah hadirkan Masjidil Aqsa depan mata aku. Nabi duduk Mekah kan, tapi Masjidil Aqsa depan muka Nabi. Nabi pun sebut kubah dia macam ni, tiang dia macam ni bentuk. Abu Jahal tengok, betul lah tu, nampak tu merah tu. Dia pun tak tahu. Nabi bawa hujah, dia pun tak terima. Berbuih dah Nabi cakap, macam mana engkau boleh pergi laju wahai Muhammad? Nabi kata aku naik burak. Mana boleh, dia kata. Kita kalau naik unta dari Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, unta yang sihat sebulan pergi, sebulan balik, 2 bulan. Tu kalau unta sihat. Kalau unta gout 4 bulan. Unta yang makan seafood bengkak kaki ni, gout, 4 bulan baru sampai tu. Slow, banyak berhenti pada berjalan. Sapu minyak gamat. Bongok betul Abu Jahal ni. Nabi kata aku naik burak, yang dia sibuk dengan unta dia tu. Jenis tak keluar daripada Mekah. Tu dari rupa ni macam kita lah, tak keluar daripada Sarjana. Dia kira Sarjana je tuan. Pergi berjalan Langkawi sekali tengok, beli kain batik kat situ. Kan, beli sudu. Macam Sarjana tak ada jual sudu. Saya balik kampung mertua Langkawi kan, saya kalau balik diam-diam, tak nak siapa tahu, nanti orang kirim sudu. Macam KL tak ada jual sudu pula dah.
Sibuk dengan sudu Langkawi tu kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tu kata Abu Jahal, tuan-tuan, bawa hujah, macam-macam hujah Nabi bawa kan, dia tak percaya. Jadi kita jangan perangai tu macam Abu Jahal, Abu Lahab. Biar jadi Abi Bakrin sikit kan. Bila Allah buat keluar arahan, angguk aja. Jangan tanya banyak, soal banyak, kaji banyak sangat. Kaji tak apa, masalah kaji tak buat. Dia kaji bab puasa, kaji bab haji, kaji bab semayang, tapi haram tak buat pun. Nah. Jadi ingat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang pertama tadi, kita beriman kepada Allah yang esa dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi tugas kita tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jaga iman kita masing-masing. Dan yang kedua tadi, Nabi kata mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa. Pasal apa Nabi linkkan dengan Nabi Isa? Sebab ramai orang percaya Nabi Isa itu anak Tuhan. Ini kalau orang Kristian lah, nah, dia percaya Nabi Isa itu anak Tuhan, dan dia percaya Nabi Isa itu telah mati di salib, di tiang salib, dalam peristiwa yang terjadi apabila Bani Israel sampai satu tahap cuba untuk membunuh Nabi Isa. Mereka memang tak puas hati dengan Nabi-Nabi, mereka nak bunuh. Jadi bila mengejar tu tuan-tuan, akhirnya Allah angkat Nabi Isa naik ke langit, dan Allah tukar salah seorang yang mengejar tu dengan wajah Nabi Isa. Sama tuan-tuan, tukar muka sama. Nama dia Yahuza. Jadi orang pun pegang Yahuza ni, member sendiri, tapi dia tengok muka dah bertukar kan. Allah Ta'ala boleh buat macam-macam kan. Dia pegang-pegang, dia kata dapat dah Isa. Yahuza kata aku bukan Isa weh, aku Yahuza ni. Dia kata jangan buat kelakar boleh tak? Masa tu nak tunjuk my card, tak ada bukti tak? Nak buktikan dia tu Yahuza bukan Isa, tak ada. Orang pula tengah mengamuk kan. Bila tengah mengamuk, orang tak fikir panjang, pegang-pegang, letak kat tiang salib, ikat 4 penjuru gitu, bunuh. Nabi Isa Allah angkat dah ke langit. Dan bagi kita orang Islam yang beriman, kita yakin Nabi Isa akan turun akhir zaman nanti, dibantu oleh Imam Mahdi untuk menyetelkan Dajjal dan sebagainya lah, akhir zaman besok. Jadi kita beriman pada Allah, beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman juga pada Nabi Isa, yakni kita percaya Nabi Isa tu Nabi, dia bukan anak Allah, dia anak kepada hamba Allah yang bernama Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Allah boleh buat macam-macam tuan-tuan. Allah boleh buat manusia ni tanpa bapa, tanpa ibu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah boleh buat manusia ada ibu je, bapa tak ada, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Maknanya itu semua asbab, tapi mutlaknya adalah kuasa Allah. Jadi asbab ni Allah boleh buat macam-macam, dan Allah boleh hilangkan asbab itu. Contoh,
Tuan-tuan duduk lepas subuh macam ni, duduk saat etikaf saja. Aku etikaf dalam masjid ni kerana Allah, dengar kuliah jam 7.20, 7.30 saat lagi perut lapar. Baru setengah jam dengar kuliah, buat-buat tenang kan. Kita pun lapar tak? Ustaz ni bila nak habis kuliah ni? Contoh tak? So lapar tu apa dia? Asbab tak? Kemudian kita pun keluar balik sekali lagi, belilah breakfast, nasi lemak, roti canai, kita pun makan. Bila makan tu asbab boleh jadi kenyang. Itu adat dia dan asbab dia. Tuan-tuan haus, minum air, hilang haus. Tuan-tuan lapar, pagi ni makan nasi lemak sebungkus, hilang lapar sekejap. Itu asbab. Allah boleh hilangkan asbab tu. Maksud dia macam ni, tuan-tuan tak makan tapi kenyang, tak makan nasi, tak makan makanan yang sepatutnya mengenyangkan tapi kenyang. Percaya? Tuan-tuan kena percaya Allah boleh buat benda tu. Kalau tidak, takkan Nabi kata akhir zaman bila Dajjal turun, makanan manusia orang beriman adalah zikir. Dia akan sampai satu tahap nanti tuan-tuan, bila kita berzikir, ingat pada Allah, kita wirid, kita zikir, perut kita kenyang. Allah boleh bagi jadi itu. Boleh. Allah Maha Kuasa. Dia boleh buat manusia ni dengan asbab mak ayah. Tak ada mak ayah pun boleh keluar anak. Apa masalah tak makan pun boleh kenyang? Dia akan sampai tahap nanti kita zikir tu kenyang tuan-tuan, tak makan nasi. Hari ni lagi kuat zikir, lagi lapar. Kita jadi kenyang. Lagi tarik tasbih tu lagi slow, perut dah lapar kan. Dah lama putus tasbih tu dia makan. Lapar punya pasal. Ada akhir zaman besok kenyang tuan-tuan. Nabi sebut, bukan saya sebut. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dia contoh ginilah. Tuan-tuan naik motor, naik kereta, minyak dah kuning, lepas tu pergi Petronas tu isi minyak tu asbab kereta boleh berjalan. Tapi kalau minyak tak ada, boleh tak jalan kereta? Boleh, kalau Allah nak bagi jalan. Itu tauhid kita kan. Bila tak ada minyak, Allah kata kereta engkau boleh berjalan enggak? Walaupun minyak tak ada, aku jalankan kereta tu. Boleh. Banyaklah kita dengar cerita-cerita pelik-pelik gitu kan, wali-wali Allah. Macam ada satu masa dululah di belah Kedah kan, ada satu tok guru ni, dia wali. Dia duduk, di masa tu ada dekat masjid, dia bersih-bersih masjid pukul 10 pagi macam tu kan. Lepas tu lalu satu budak kampung, budak motor ni, motor pun tahulah, motor kampung, meter pun tak bergerak lah, meter minyak tu tak bergerak, main isi ikut dan ni, tahu-tahu minyak habis. Budak ni pun tolak motor. Tok guru tanya, apa hal tu? Minyak habis je. Tok guru panggil, mari sini, bawa pergi tepi kolam masjid. Tok guru kata buka tempat minyak. Dia pun buka. Muka budak tu dah biru lah. Apa pula tok guru ni nak buat ni kan? Dia kata buka. Dia pun ambil air kolam tu, buh dalam tangki minyak sampai penuh. Tok guru buh ni, bismillah, dia buh, tutup. Tok guru kata start, hidup. Tok guru kata satu je, kau pakai je motor ni, jangan buka-buka dah tangki tu. Tapi manusia tuan-tuan, bila kata jangan buka, dia buka. Budak ni pun pening. Lepas sebulan apa, motor aku minyak tak habis-habis ni, dah buah air je kan, boleh berjalan tak berhenti-berhenti. Pening kepala budak ni. Satu hari dia buka tuan-tuan, tak boleh tahan. Apa jadi dalam tangki minyak ni kan, buka-buka pasir penuh, langsung jahanam satu motor. Tak pasal-pasal tuan. Orang kata jangan buka, degil kan.
Boleh tak ada minyak berjalan? Boleh. Tak percaya tuan-tuan buat kan? Kalau yakin lah. Minyak dah kuning mah tak apa, kita Allah ada. Allah ada sampai kubur gajah, habis tak berjalan kita kan. Pasal keyakinan kita tak sampai level tuan-tuan. Dan kita pun diajar untuk usaha. Tengok minyak dah kuning, carilah kita minyak. Itu ikhtiar kita lah. Tapi kadang-kadang emergency case Allah tolong. Cara dia kadang-kadang kita dengar-dengar cerita kan, minyak dah kuning, dia punya estimate tinggal dah 10 kilo. Kita google kedai minyak 20 kilo. Logiknya tak boleh sampai tak? Minyak ada 10 kilo je tinggal untuk sampai. Tapi jarak kita kedai minyak lagi 20-30 kilo. Kalau Allah dah tolong, boleh. Sambil-sambil kita bawa tu zikir banyak tak? Yakin dengan Allah. Mana tahu jadi tak? Allah nak tolong kita. Jadi tuan-tuan, itu keyakinan. Dan seterusnya kata Nabi tadi, kita yakin syurga itu benar, neraka itu benar. Siapa yang yakin 4-5 benda tadi, percaya Allah, percaya Nabi Isa itu sebagai Nabi dan Rasul, percaya syurga, percaya neraka, Nabi kata dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah walau dengan apa amalan dia sekalipun. Tuan-tuan faham tak makna ujung hadis tu? Walau apa pun amalan kita, sikit ke banyak, tapi keyakinan kita teguh pada iman yang tadi ni, Nabi kata Allah masukkan kita dalam syurga. Bunyi macam senang tuan-tuan, tapi kita nak teguhkan iman, nak percaya syurga neraka ni. Berapa ramai yang percaya? Kalau orang yang percaya syurga dan neraka tuan-tuan, dia akan jaga perintah Allah dan dia akan tinggalkan larangan Allah. Kalau dia betul-betul percaya syurga neraka tu ada, dia bukan saya percaya tapi mencuri, bukan macam tu. Kau percaya neraka tu ada, tempat azab, tapi kau buat benda yang membawa pada neraka, itu tak beriman nama dia. Bila kita mengaku saya beriman pada syurga, pada neraka, percaya pada benda gaib, so kita kena tally dengan apa yang kita percaya tadi. Percaya syurga, pulun cari jalan nak masuk syurga. Syurga ni sangat hebat tuan-tuan. Ada satu riwayat dalam kisah Isra, Allahu Ta'ala a'lam, tapi ada riwayat yang biasa kita dengar bila Nabi raun dalam syurga malam tu, malam Isra tu, Nabi dengar bunyi terompah Bilal tu kan. Itu biasa dengar. Ada satu riwayat lagi tuan, masa Nabi raun dalam syurga, Nabi nampak ada sekelompok bidadari. Cerita ni seronok orang lelaki, bidadari. Nabi tengok semua lawa-lawa kan? Sebab dalam syurga ni semua cantik, yang hodoh-hodoh tak ada. Dalam semua Nabi tengok satu kelompok ni putih melepak, semua lawa-lawa. Di celah putih tu ada satu hitam. Satu bidadari kulit dia gelap tapi comel. Sebab saya kata dah tadi, dalam syurga tak ada yang tak comel. Dia gelap pun comel. Tapi dia nampak pelik lah kan. Dia nampak macam pelik, lain putih, dia seorang je gelap dalam tu. Lalu Nabi tanya malaikat, Nabi kata Jibril, macam mana pula ada hitam pula seorang? Jibril kata, wahai Rasulullah, yang hitam tu Sayyidina Umar punya. Sayyidina Umar. Macam mana Sayyidina Umar dapat hitam pula? Jibril kata, balik kan kau tanya dia. Tanya aku, mana aku tahu? Kau tanya Umar. Tapi Jibril tahulah itu Sayyidina Umar punya, hak gelap tu. Turun-turun, Nabi pun tanya Umar, wahai Umar, malam tadi aku raun dalam syurga, nampak bidadari sekelompok cantik semua, dan ada hitam seorang.
Jibril kata engkau punya. Apa cerita? Umar kata pasal aku minta. Nabi tanya, macam mana kau minta? Aku doa, kata dia. Macam mana kamu doa? Sayyidina Umar kata, aku doa minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan kepada aku seorang bidadari yang lain daripada yang lain. Tu yang dapat hitam. Tuan-tuan try sekali tengok. Kau dapat hijau, biru ke pink ke, mana tahu. Kan? Jadi tuan-tuan, syurga ni kita kena beriman dengan penuh kenikmatan. Tuan-tuan, malam yang Nabi sampai dekat Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ni sebatang pokok yang terletak di hujung langit yang ketujuh. Maknanya Sidratil Muntaha tu dikatakan ulama penghujung alam semesta ni. Cross daripada itu dia dah bukan alam semesta dah. Itu dah cerita alam lain. Allahu Ta'ala a'lam. Nabi kata Sidratil Muntaha ni sebatang je pokok dia, tapi dia punya batang dia tu kalau tawaf 70 tahun. Pun tak bayang besar mana batang pokok, daun dia besar mana. Batang pokok Sidratil Muntaha ni saja Nabi kata kalau kita tawaf naik kuda 70 tahun baru satu pusingan lengkap. Dan di tepi itu kata Nabi, indaha jannatil ma'wa. Allah sebut dalam Quran ni, di tepi berhampiran Sidratil Muntaha ada satu syurga, namanya syurga Al-Ma'wa. Kalau cerita dalam syurga ni lagi dahsyat tuan-tuan, macam-macam nikmat. Dalam syurga ada satu pohon, kata Nabi, nama dia pohon Tuba. Pohon Tuba ni lagi dahsyat daripada Sidratil Muntaha tadi. Kalau Sidratil Muntaha ni 70 tahun pusing baru sampai satu pusingan. Kalau pohon Tuba yang ada dalam syurga besok, Nabi kata untuk satu round pokok tu naik kuda yang paling pantas, dia akan ambil masa selama 100 tahun. Tadi 70 kan, 100 tahun. Dan Nabi kata daun-daun pokok Tuba itulah daun yang diguna oleh Allah untuk membuat pakaian ahli syurga. Nanti ada orang kata leceh Ustaz, takkan baju kita pada daun ni besok. Tengok dulu daun dia macam mana. Ini syurga kan, bukan daun kering macam pokok belakang. Ni bukan zaman Flintstone, pakai baju pakai daun koyak-koyak, bukan. Ini daun syurga, emas, perak, mutiara, segala jenis lah yang kita pun tak tahu kan. Itu syurga. Neraka pun sama tuan-tuan, kita wajib beriman dengan api neraka. Maksud dia kita percaya neraka itu ada satu tempat pembalasan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang engkar, orang-orang yang degil, orang-orang yang tak mau ikut ajaran Islam, orang yang menentang Islam, orang yang mati buat dosa, tak sempat bertaubat. Maka orang-orang ini, na'udzubillah min zalik, Allah humban dalam neraka. Dan kita dah sebut dah banyak kali tuan-tuan, neraka ni kita jangan buat main-main. Neraka ni ancaman Allah untuk kita, bagi takut supaya jangan lawan dia. Dan neraka ni saya dah sebut banyak kali, asatizah lain pun sebut benda yang sama. Neraka ni tuan-tuan, dia tak ada yang menyeronokkan.
Pertama, api neraka ni gelap gelemat, warna hitam. Yang kedua, kata Nabi, neraka tu gelap sebab api dia warna hitam. Lepas tu gelap. Lepas tu banyak gunung, banyak jurang yang sempit, yang tinggi, yang menakutkan. Dalam neraka banyak binatang bisa. Kemudian api neraka pula, dia punya darjah kepanasan dia 70 kali ganda daripada api dunia. Kemarin dulu saya ada tengok satu video trailer terbakar dekat highway Taiping. Tengok asap berkepul, tengok api pun dah takut kan? Itu api dunia. Berapa hari lepas flat Sri Sabah terbakar kan, tingkat 17 ke berapa, 32 ke berapa. Dulu saya mengajar kat situ kan, tapi dah jauh daripada sini Lepas tu dah diorang pun tukar AJK baru, langsung tak panggil dah. Elok lah. Saya pun malas nak pergi jauh tu kan, daripada sini ke Cerah tu. Nak menempuh jalan Lok Yu tu, jangan buat pasal orang balik kerja petang-petang. Sama berjihad dengan jam kan, memang tak lalu kan. Tingkat atas terbakar. Itu hari ada baru ke minggu lepas, dekat Jalan Kebun terbakar tuan-tuan. Allah, tengok asap, tengok api pun takut. Itu baru api dunia yang 70 kali ganda lagi sejuk daripada api neraka. Tapi istilah lagi sejuk tu macam tak sesuai lah untuk api kan. Jadi kalau ayat sedap dia, neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Api dunia pun kena rentung tuan, terbakar hangus. Api neraka tak payah cakap apa dah. Yang Nabi masuk neraka malam tu, malam Isra' tu kan, Nabi sampai satu pintu besar tu, pintu gerbak. Nabi tanya Jibril, ni apa? Jibril kata, haza naru jahannam, ini neraka jahannam. Lalu Nabi tanya Jibril, aku nak masuk boleh? Nak intai tengoklah macam mana dalam dia. Jibril kata, tanya malaikat Malik, dia bos, dia jaga neraka semua, dia kontrol, tanya dia. Kalau dia bagi masuk, tak bagi terbalik. Nabi pun bagi salam. Malaikat Malik tanya siapa? Aku Muhammad. Nak apa? Dia kata aku nak masuk, intai boleh? Sila. Nabi baru step in 2-3 langkah tuan-tuan, buka pintu neraka, Nabi masuk 3-4 langkah. Nabi berhenti kejap, tengok ke bawah, Nabi keluar. Tak dan berapa saat pun. Lalu Jibril kata, wahai Muhammad, tadi macam ya benar nak masuk, lepas tu lari pula apa kan. Jibril kata tadi macam ya sangat. Satu je jawapan Nabi tuan-tuan. Nabi kata, wahai Jibril, aku tak boleh tahan, apinya terlalu panas. Habis Nabi tak terbakar ke Ustaz? Nabi tak terbakar sebab Allah haramkan neraka membakar jasad Nabi yang mulia. Nabi tak terbakar. Lalu Jibril kata, wahai Muhammad, aku nak beritahu kamu satu benda. Daripada 3-4 langkah yang kamu masuk tadi, nak sampai ke dasar lantai api neraka itu, jaraknya adalah lagi 70 tahun perjalanan baru sampai bawah. Tuan-tuan bayang neraka tu dalam dia macam mana, jurang dia macam mana, seksaan dia macam mana. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Waqi'ah, fasyaribuna syurbal him. Ahli neraka ni tuan-tuan 24 jam haus dan lapar. Itu seksaan fizikal dan mental Allah bagi. Lalu apa jadi? Fasyaribuna syurbal him. Ahli neraka minum macam mana unta yang sedang kehausan meminum air. Tuan-tuan tengok unta minum air macam ni. Unta ni duduk pada pasir,
Padang pasir ni kita tahu susah dapat air. Macam kita lah main-main bola kan, lepas main haus, air pula ada 3 botol, yang nak minum sebelah orang, takkan berebut kan. Patungan tumpah dengan entah ke mana hala, gugup air kelang kabut, tersedap. Ahli neraka minum air besok macam tu lah gayanya, macam unta yang sedang kehausan, kata Allah. Air yang minum bukan air sirap, bukan air teh tarik, bukan. Allah kata mereka minum apa? Hamiman wa ghassaqa. Hamim adalah air panas yang menggelegak. Minuman ahli neraka 2 saja. Satu nama dia hamim, air panas yang menggelegak. Yang kedua wa ghassaqa, darah campur nanah, sama dengan danah. Danah tu saya gabungkan lah, darah campur nanah. Darah siapa? Darah ahli neraka. 2 je air. Satu air panas menggelegak, satu darah campur nanah yang menggelegak. Nak mana satu? Tak minum haus, diminum karang putus urat perut. Jangan main tuan-tuan, tak ada pilihan. Kita pergi kedai mamak sekejap lagi, minum air teh tarik menggelegak tu, melecur lidah. Belum api neraka lagi lah, baru air panas dunia. Tak berani, kena tiup dulu bagi sejuk. Jadi tuan-tuan, kalau kita beriman dengan semua yang saya sebut tadi, Nabi sebut tadi, insya-Allah kita ada peluang yang besar untuk masuk ke dalam syurga. Dengan apa insya Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, hujung kuliah kita ni, cuti tuan yang lama kan, hujung kuliah kita ni, saya nak sebut macam ni, kita ni dah dekat dah dengan Ramadan, insya-Allah, biiznillah, 23 hari lagi. Hari ni 7 Syakban. Jadi tuan-tuan, buatlah preparation yang paling terbaik. Sekarang ni roh kita ni sepatutnya dah ada dah mood Ramadan. Saya tengok iklan dalam TV tuan-tuan tadi, penajaan berbuka puasa 100 berapa? 150 satu lot. Jadi tuan-tuan, masuklah tuan-tuan, 150, tak silap saya tadi kan, Makmuriyah 175 satu lot. Surau saya Muhajirin SU3 200 setengah. Yalah, situ orang have 200 setengah kan, tapi tak penuh lagi, tak penuh lagi. Malam tadi, malam tadi best tuan-tuan. Malam tadi saya kuliah, ini penutup cerita kita lah, nak bagi tuan-tuan semangat sikit. Malam tadi saya kuliah Masjid Al-Munawwarah, section 27 Shah Alam. Kuliah bulanan saya Jumaat minggu ketiga. Saya pun tak tahu berapa harga kat situ, tapi dia tak ada lot lah, dia satu malam berapa ribu macam tu lah. Jadi saya macam biasalah, lepas kuliah meniagalah buah anggur, kari pap apa sikit kan. Macam pagi ni pun lebih kurang, tuan-tuan standby lah sekejap lagi. Jadi tuan-tuan, habis ujung saya meniaga tu, keluar daripada bilik muslimat tu, Dewan Muslimat kan, satu orang makcik very tua, cakap putih sikit lah, sangat tua.
very tua lah. Dia jalan slow je, comel makcik tu. Saya suka tengok muka dia kan. Dia jalan slow je. Dia datang kat meja saya, meja jualan. Dia kata, "Ustaz, anggur ada Ustaz?" Saya kata, "Ada ke makcik?" "Berapa kotak ada?" Saya kata, "Ni dalam sekotak ni banyak ada, macam nak berapa kotak?" Bukan berapa kotak, maksud dia berapa pack. "Ada makcik." "Makcik nak berapa?" "Bagi makcik 2." Dia bayarlah 2. Lepas tu dia jalan, bawa kereta kan. Dia mandu. Saya tengok dia pergi kat parking. Dia buka, makcik ni bawa kereta sini. Masa tu AJK ada. AJK ada. Saya tanya AJK, dahsyat makcik ni, umur dekat 70 lebih 80 tapi steady kan. Dia kata, "Ustaz, makcik ni memandu itu biasa Ustaz. Ada lagi dahsyat yang makcik ni buat." "Apa dia?" "Masjid kami Ustaz, satu malam berbuka more semua, tahun ni 5,200. Masjid besar tuan-tuan biasa pergi kot, Masjid Munawarah dekat Proton tu, ke dalam sikit. Satu malam 5,200 Ustaz. Makcik tadi Ustaz, orang pertama yang booking 4 malam. Tuan-tuan rasa 4 malam berapa tuan? 20,800. Awatlah makcik ni beli anggur aku 2 je. Patut dia borong sekotak tu kan. Yalah, dia pun tak larat nak makan, dah tua tuan. Dia kata, "Ustaz, bukan Ramadan ni Ustaz, tiap-tiap tahun Ramadan 4 malam. 4 malam makcik tu ambil setiap tahun. Satu malam 5,000 lah busuk-busuk. Tiap-tiap tahun 20,000 Ustaz. Ramadan ni makcik ni tak ada Ustaz, sebulan Mekah." Saya kata, "Banyak dia makcik ni. Boleh saya berkenalan tak dengan makcik ni? Banyak nak duit dia ni." Kan? Allahu Akbar. Banyak duit tak apa tuan-tuan, tapi pemurah. Ramai je orang kaya duit banyak tapi adik-beradik Haji Bakhil tu kedekut ya amat. Dengar 100,500, ui mahal, 100,500 mahal. Mangkuk ayun betul kan. Makcik tu 5,200, 4 malam di tapau tuan. Orang pertama yang masuk. Tiap-tiap tahun macam tu Ustaz. Banyak duit ni. Dengar-dengar ada anak dia seorang datuk apa tu kan. Tapi makcik tu pun dia bekas guru, ustazah. Hebat dia. Dia semayang tu dia depan sekali, duduk atas kursi depan sekali dalam masjid. Itu contoh tuan. Saya cerita tu bukan apa, nak bagi lot tuan-tuan penuh itu je. Nak bagi tuan-tuan semangat. Masuk lot satu pun tak apa dah kan. Share. Sebab kita tak tahu tuan-tuan, kebaikan yang kita buat ni mana satu Allah nak ambil, kita tak tahu kan. Jadi tugas kita buat je, insya-Allah. Kita buat je benda baik tu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan rezeki kita. Orang yang yakin dengan rezeki sedekah ni tuan, dia tak akan miskin punya. Bukan saya cakap, Nabi yang jamin. Bila Nabi jamin, maknanya Allah yang jamin kan. Bukan Nabi jamin suka hati dia, Allah yang jamin. Nabi tu kan cakap la yanqus malun min sadaqah bal yazdadu tidak akan berkurangan harta orang yang infak, rajin sedekah, wakaf, melainkan kata Nabi akan bertambah dan terus bertambah. Jadi tuan-tuan, jadikan azam kita khususnya untuk Ramadan kita pada kali ini. Kita target Ramadan saya, ya Allah, tahun ni saya nak paling banyak infak untuk diri saya dan arwah mak, arwah ayah, semualah kita niat, tak ada masalah. Azam tuan-tuan. Sebab saya pun ada, saya buka dalam mailbox saya dekat peti surat di rumah, saya dapat satu surat, dia tulis situ daripada Masjid An-Nur. Saya rasa macam masjid sini rasanya kan. Sarjana ni An-Nur tak ada tempat lain dah. Baguslah tuan-tuan buat yang tu, bagus kan, saya suka.
Tapi saya boleh infak lagi, sorry. No. Tak ada lagi tuan. Nombor akaun dah nampak dah dalam poster tu. Tuan-tuan nak beli ambulans kan? Betul? Ambulans kan? Dengan van jenazah. Ambulans je. Ambulans je. Bagus tuan. Jadi saya tengoklah dengan gambar ambulans pun ada. Nombor akaun pun ada. Satu lagi poster yang tuan-tuan tulis 2 masjid 16 surau ke apa. Betul. Menggalakkan orang semayang berjemaah. Besar pahala tuan-tuan buat benda tu. Jadi bila ada orang baca poster tu ataupun surat yang orang dapat dalam mailbox semua tu kan, oh betul kan ni, dalam Sarjana ni berlambak ni, masjid 2 An-Nur dengan masjid Sarjana, lepas tu surau 16 tuan-tuan. 16 surau. Tuan-tuan ingat sikit ke? Tak semayang tak, lambung masuk mana? Kolam ke mana? Kolam ikan tu lah lambung. Kalau tak semayang jemaah juga, elok lambung masuk kolam. Kolam sampai. Dia tak semayang, sama macam ikan dalam kolam tu. Kan? Jadi tuan-tuan, azamkan diri kita, Ramadan tahun ni insya-Allah kita jadikan yang terbaik untuk diri kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh kita share sedikit untuk pagi ni. Tajuk baru bab yang kelima, rukun-rukun agama. Macam tak pernah dengar tak? Selalu kita dengar rukun iman, rukun Islam je. Mana pula datang rukun agama? Selalu dengar rukun semayang, rukun puasa kan? Yang ini ada rukun agama kan? Rukun agama ada 3. Nanti kita bincang. Jadual kita bulan depan, saya tengok-tengok rasa macam 16 Mac kalau saya tak silap, minggu pertama Ramadan. InsyaAllah kuliah subuh pagi tu ramai orang bulan Ramadan kan. InsyaAllah. So tak apa, kita akan sambung kitab tu nanti, InsyaAllah. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir dalam masjid pada pagi ini. Dan terima kasih juga, tadi saya tengok rekod juga saya punya live tadi. Sekarang ni, tadi live paling tinggi saya tengok ada 1,100 orang yang tengok. Saya jarang dapat view live 1,000, jarang. Biasa 200-300 kan. Tapi mungkin berkat Masjid An-Nur pada pagi ni kan, saya dapat view 1.1 tadi. Ni dah tinggal 941. Okey lah. Ramai tu kan. Cuba bayang depan saya ada 1,100 orang. Ramai tu. Walaupun dalam telefon kan, tapi tak apa. Itu penting buat live tu. Bila live ni tak ada, yang tengok tuan-tuan je lah. 30,000 yang ada pagi ni, campur malaikat. Jadi tuan-tuan kan, sebab tu saya memang hari-hari buat lantak, orang nak kata apa kan. Baik, jadi tuan-tuan, terima kasih. Kita jumpa bulan depan insya-Allah. Dan sebelum saya tangguh, ada 2 perkongsian ringkas. Yang pertama, pagi ni saya bawa tabung dekat atas kursi tu, tabung kebajikan dan pembinaan tahfiz. Kalau tuan-tuan ada buat duit RM1-2 nak infak, dipersilakan. Kalau tak buat duit pun tak apa, QR code ada kat situ. Tak apa itu bukan makna selamat lah. Maknanya boleh scan kan. Tuan-tuan buat telefon boleh scan. Dan yang kedua, ada jualan sikit macam biasa tuan-tuan. Pagi ni saya ada bawa buah anggur hitam, tapi harga dia dapat murah sikit, jadi kita jual murah sikit lah. Selalu kita jual satu pack 20. Hari ni kita jual RM17. Anggur RM17. Kemudian kita ada yang tuan-tuan beli berebut tak cukup bulan lepas, karipap kentang tu, sedap karipap dia. Pagi ni saya ada bawa RM8 harga dia, 10 biji. Kemudian kita ada bawa juga sikit lauk segera. Lauk tu dalam pack dah siap masak dah, tuan-tuan koyak makan aja. Harga je RM12. Ada rendang lah, ada kurma, asam pedas ke apa benda tak tahulah, tuan-tuan tengok lah. Yang tu bagus untuk sahur lah kan. Kalau dah pening tak tahu nak masak apa, koyak aja plastik tu makan
Jangan makan plastik tu, makan isi dia. Sekejap lagi koyak makan plastik pula. Kalau nak panaskan, tuan-tuan rendam je dalam air panas 5 minit 10 minit, lepas tu makan lah. Dia akan panas lah sikit. Dia tak perlu nak masak sebab dah masak. Dipanggil ready to eat, sedia untuk dimakan. Dan satu lagi yang saya bawa tuan-tuan, pagi ni ada buah kurma sikit. Satu kurma Ajwa Alia premium, lembut je tuan-tuan. Dia ada kurma Ajwa ni, kurma Nabi ni ada yang jenis keras sikit kan, tapi hak ni lembut tuan-tuan. Dia premium punya. Satu kotak tu 250 gram. Bawa tenang, bukan RM250. Dengar-dengar dah biru muka dah. 250 gram. Harganya RM20 je. Kan satu kotak tu RM20 je. Itu kurma Nabi. Satu lagi yang saya suka juga, kurma Mekjol Palestin. Besar tuan-tuan, lembut juga. Yang tu RM35. Mahal sikit sebab semalam saya ambil stok, harga dah naik pula dah kan. Jadi kena naik sikit harga dia, RM35. 500 gram, setengah kilo. Jadi semua tu ada dekat belakang. Selalu saya buka bonet. Hari ni saya berani-beranikan diri angkat, letak dekat rak kasut besi tu kot. Saya intai meja, tak ada tadi. Jadi saya tompang je lah rak kasut tu. Minta maaf banyak-banyak. Janji saya boleh letak, sudah. Senang tuan-tuan nak beli, tak adalah sempit dekat bonet tu kan. Jadi ada kat belakang. Macam biasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat duit, boleh hutang dengan kawan-kawan lah. Ataupun tuan-tuan boleh QR code boleh, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir, yang menonton. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat yang beli, kalau habis live ni boleh tengok dekat profil Ustaz lah. Boleh beli kat situ. Ustaz nak end live lah. Terima kasih.